Selamat pagi, Sir. Saya daripada Kumpulan 12. Saya ingin membentangkan pasal perlembagaan sebagai tiang seri perpaduan. Antara pertama adalah peranan unsur-unsur tradisi iaitu Sultan. Diorang telah diwujud dalam sistem sosial dan juga raja adalah berkuasa mutlak. Selepas merdeka, diorang dikonsepkan sebagai raja perlembagaan, iaitu diorang bertindak atas nasihat kabinet. Mereka juga dilindungi dalam Perkara 38 Seksyen 4, yakni Pertuan Agong berperanan seperti contohnya adalah peranan tinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Seterusnya adalah pengampunan dan penangguhan sabitan kesalahan Mahkamah Tentera. Berkuasa membuat pelantikan menurut perlembagaan, lembaga perpaduan dan juga pemeliharaan kepentingan dan harapan setiap etnik. Dan juga tak akan dilupakan adalah ketua agama bagi negeri tidak beraja. Okey, kita boleh teruskan dalam unsur-unsur tradisi perlembagaan adalah contoh bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah di bawah 152, iaitu Perkara Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak-hak bangsa lain menggunakan bahasa mereka. Sebagai contoh, perkara ini juga melindungi bahasa-bahasa lain dan seterusnya memperuntukkan bahawa tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan bahasa mereka, dan juga boleh mengajar tanpa dimarah dalam bahasa lain. Seterusnya adalah dalam hak kerajaan mengekalkan pergunaan dan perbelanjaan bahasa lain dalam persekutuan. Ini sebagai contoh diperlindungi dalam bawah Perkara 150 Seksyen 6A dalam keadaan darurat, Perkara 10 Seksyen 4 perkara sensitif, dan juga Perkara 160 Seksyen B teks dalam bahasa kebangsaan mengatasi teks dalam bahasa English. Terima kasih kepada saudara Balbir. Kali ini saya akan menerangkan perlembagaan tentang keistimewaan kaum Melayu. Keistimewaan kaum Melayu ni terletak dalam Perkara 153. Dalam Perkara 153 ni, orang Melayu diiktiraf sebagai seseorang individu yang menganuti agama Islam. Selain itu, Sultan bertanggungjawab dalam menjaga hak keistimewaan kaum Melayu, Bumiputera Sabah Sarawak serta komuniti yang terlibat. Bagi saya, perlembagaan ini penting bagi menyusun semula struktur ekonomi Malaysia yang agak tidak tersusun ketika era penjajahan British. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang Perkara 18 Sarawak serta Perkara 20 Sabah. Perkara ini terhasil pada tahun 1963. Antara tuntutan yang dituntut dalam perkara ini ialah berkenaan dengan immigration, bahasa, kewangan dan hak istimewa. Semua hak-hak istimewa ini akan dilindungi oleh Yang di-Pertuan Negeri. Bagi saya, perkara ini penting bagi menjaga kebajikan Bumiputera Sabah dan Sarawak serta mengelakkan konflik yang mungkin boleh berlaku. Kesimpulan yang kita boleh dapat dari peristiwa perlembagaan ini ialah kita boleh ambil iktibar terhadap pengorbanan pemimpin-pemimpin terdahulu dalam pembentukan perlembagaan. Mereka menunjukkan sifat permufakatan yang sangat baik yang dapat membantu pembentukan perlembagaan.
Dari sifat pemufakatan mereka, ia dapat menjurus kepada perpaduan yang lebih kukuh. Itu saja dari kami Grup 12. Sekian, terima kasih.